Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang etika kesukanan. Etika kesukanan merupakan prinsip moral, nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi panduan hidup kepada atlet, penonton dan pegawai sukan. Etika kesukanan kepada atlet. Yang pertama, seorang atlet yang bijak, dia akan mengawal emosi semasa berada di padang. Yang kedua, atlet tersebut akan menunjukkan komitmen yang tinggi kepada pasukan yang diwakilinya. Yang ketiga, atlet tersebut akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Kemudian dia akan sentiasa mengamalkan permainan bersih. Maksudnya di sini dia tidak akan ada pergaduhan ataupun penolakan semasa bertanding. Yang kelima, mempunyai rekod yang baik sepanjang pelibatan dalam sukan. Yang keenam, bersikap amanah dan menjauhi rasuah. Maksudnya dekat sini, dia tidak menjual perlawanan yang dipertandingkan. Kemudian seorang atlet yang baik, dia akan menghormati pegawai dan pihak lawan. Etika kesukanan kepada penonton. Yang pertama, sebagai penonton yang baik, dia akan bijak mengawal emosi semasa menyaksikan pertandingan. Yang kedua, penonton juga akan menghormati pegawai dan penyokong pihak lawan. Di sini dia tak berlaku pergaduhan antara satu sama lain lah, sama ada dalam segi provokasi ataupun kata-kata kesat kepada pihak lawan. Kemudian menunjukkan semangat yang tinggi dalam sukan. Yang keempat, mengelakkan provokasi yang melampau dan tidak bersikap perkauman. Yang kelima, penonton yang baik dia akan berakhlak mulia dan berdisiplin. Seterusnya, etika kesukanan kepada pegawai sukan. Yang pertama, mempunyai sifat kepribadian yang baik dan mengamalkan sikap profesional yang sangat tinggi. Yang kedua, mengamalkan sikap tanggungjawab, ikhlas, jujur, amanah dan lain-lain. Yang ketiga, mempunyai sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sama ada antara pegawai ataupun sama ada kepada seseorang atlet tersebut. Kemudian, sentiasa mematuhi peraturan undang-undang permainan. Bertindak rasional dalam membuat sebarang ciri-ciri semangat kesukanan. Yang pertama, menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain dan memaafkan kekasaran pihak lawan. Di sini, sebagai atlet yang baik, dia tidak perlu membalas ataupun membuat provokasi kepada pihak lawan. Memberi kerjasama yang baik dan menghormati keputusan pengadil. Yang ini kita nampak. Bila kita bertanding, kita hanya mempertikaikan keputusan pengadil. Semasa bermain, kita selalu bermain dalam keadaan yang emosi. Kemudian menunjukkan mutu permainan yang tinggi. Mengelakkan diri untuk melakukan salah laku bagi meningkatkan prestasi dengan tidak mengambil bahan terlarang seperti dadah, arak dan sebagainya. Tajuk seterusnya ialah Dasar Sukan Negara. Dasar Sukan Negara merupakan dokumen yang komprehensif ke arah perkembangan, kemajuan dan pembangunan sukan negara. Penggubalannya biasanya melibatkan beberapa pihak seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan, rekreasi dan kecergasan, majlis-majlis sukan, IPT, badan-badan sukarela dan orang perseorangan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sukan. Dasar ini juga telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 20 Januari 1988
dan merupakan satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan untuk semua dan sukan berprestasi tinggi atau sukan untuk kecemerlangan. Dekat sini dia akan ada tiga dasar yang perlu kamu tahu. Okey. Yang pertama iaitu sukan untuk semua. Okey, bila kita sebut sukan untuk semua ni maksudnya melibatkan semua rakyat. Okey, iaitu semua kegiatan fizikal yang berlaku secara spontan atau terurus bertujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih meluas, pengekalan dan peningkatan tahap kesihatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. Seterusnya, sukan berprestasi tinggi. Okey, sukan ini melibatkan sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan dan syarat-syarat persekutuan sukan antarabangsa, jawatan kuasa sukan kebangsaan dan jawatan kuasa Olimpik bagi menentukan pemenang. Okey, biasanya ini melibatkan antara negara-negara luar. Seterusnya, rasional dasar sukan negara. Okey, ada 3 rasional dasar sukan negara. Yang pertama iaitu peringkat individu, di mana peringkat individu akan berlaku pembentukan sahsiah kesedaran dalam diri individu dan membangkitkan semangat dalam pertandingan. Okey, yang keduanya, meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Sebab tu bila kita bulan 10 je kita akan ada bulan sukan untuk negara. Okey, seterusnya memanfaatkan waktu senggang. Okey, sebab tu rakyat digalakkan untuk bersukan. Memanfaatkan waktu senggang ni maksudnya waktu lapang, waktu terluang. Okey, kemudian mengurangkan tekanan hidup. Bila kamu terlampau stres bekerja, lebih baik kamu mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, seterusnya interaksi sosial yang bermakna. Okey, interaksi sosial yang bermakna ni maksudnya bila kamu bersukan, kamu akan berjumpa dengan kaum-kaum lain dan kamu akan bersuai kenal dengan orang lain. Okey, kemudian perkembangan kemahiran-kemahiran asas. Okey, ini adalah basic kepada sesuatu permainan yang kamu ceburi. Okey, yang kedua, peringkat masyarakat. Okey, peringkat masyarakat ni dapat menggalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional. Kemudian, mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemumbukan perhubungan komuniti yang lebih baik dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. Okey, kat sini maksudnya kita akan memupuk keselesaan kepada semua kaum yang ada di negara kita. Okey, seterusnya meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Okey, kat sini kita digalakkan untuk melakukan gaya hidup sihat agar kita tidak mendapat penyakit seperti obesiti, penyakit jantung dan sebagainya. Seterusnya, peningkatan semangat kesukarelaan, penyertaan, kerjasama dan sokongan. Okey, di sini bila ada sesuatu pertandingan di peringkat masyarakat, terdapat pegawai-pegawai yang akan dilantik dalam pertandingan tersebut. Kemudian akan dibuka penyertaan kepada orang ramai. Okey, yang ketiga iaitu peringkat negara, di mana peningkatan ketahanan dan daya saing. Okey, peningkatan kecemerlangan dan imej negara. Ini bila kita bertanding, maksudnya kita akan memastikan imej negara sentiasa dijaga. Kemudian memupuk jalinan dan kerjasama antarabangsa.